Lagi kalah fitnah, ulama jenis apakah ini? Isu penjualan aset tabung haji TH kepada orang bukan Islam terbukti adalah suatu fitnah, kata bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mujahid Yusof Rawak. Beliau berkata ia susulan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada Selasa telah menolak rayuan bekas ahli jawatankuasa Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki Abdul Rani yang kalah saman di Mahkamah Session Shah Alam pada 14 September 2022. Isu saya jual hotel TH terbukti di dua mahkamah sebagai satu fitnah, ujar Mujahid dalam satu kenyataan semalam. Sebelum ini, Mahkamah Session Shah Alam pada 14 September 2022 telah menolak saman fitnah Dusuki terhadap Mujahid tersebut dengan kos RM11,000. Peguam Bela Nur Azmin Zakaria memaklumkan saman tersebut difailkan berhubung dengan ciapan Mujahid terhadap Dusuki pada 22 November 2020 yang berbunyi, seorang ustaz berdusta berpuluh ribu jari mangsa berlagak tahu segalanya akhirnya telan api fitnah dalam perut dia sendiri. Hingga kini tak pernah tarik balik pendustaannya. Allahu musta'an. Hakim Mahkamah Session di dalam keputusannya pada 14 September 2022 yang lalu telah menyatakan pernyataan dalam Twitter itu bukan merupakan suatu fitnah kerana daripada keterangan semasa perbicaraan telah terbukti bahawa aset tabung haji tidak dijual kepada orang bukan Islam. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Khadijah binti Idris dalam keputusannya semalam dalam menolak rayuan Dusuki telah memberikan alasan ringkas antaranya seperti berikut. Pertama, mahkamah mendapati defendant telah atas imbangan kebarangkalian membuktikan bahawa kenyataan yang dipertikaikan KYD tersebut mempunyai justifikasi. Keterangan menunjukkan KYD itu yang merupakan satu tindak balas terhadap kenyataan plaintiff yang disiarkan di YouTube pada 20 Februari 2020 bahawa tabung haji TH telah menjual aset yang terdiri daripada hotel TH yang merupakan harta orang Islam kepada bukan Islam dan adalah dosa yang kena ditanggung sampai akhirat. Kedua, keterangan juga menunjukkan terdapat penjelasan yang dibuat di Parlimen oleh mantan Perdana Menteri terhadap soalan dikemukakan defendant bahawa aset TH yang kurang berdaya saing dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan diperbadankan MKD dan bahawa TH tidak dikuasai oleh orang bukan Islam. Pemindahan tersebut adalah sebahagian daripada pelaksanaan di bawah Pelan Pemulihan dan Penstrukturan TH yang diluluskan oleh Kabinet sewaktu defendant menjadi Menteri Agama di JPM. Ketiga, terdapat juga keterangan bahawa plaintiff sendiri setuju bahawa hotel TH tidak dijual kepada orang bukan Islam. KYD tersebut adalah suatu tindak balas defendant terhadap kenyataan plaintiff sendiri yang mengatakan hotel TH telah dijual kepada orang bukan Islam. Mahkamah Tinggi hari ini seterusnya turut memerintahkan Dusuki membayar kos RM7,000 kepada Mujahid. Jelas terang lagi kan bersuluh. Sekali lagi membuktikan bahawa pemimpin PAS dan Perikatan Nasional kaki fitnah menggunakan sentimen Melayu dan Islam untuk meraih sokongan dan menjatuhkan lawan. Ia satu taktik murahan dan memalukan. 5 hari lalu, tabung haji telah mengumumkan dividen 3.1% kepada semua pendeposit. Keuntungan 3.1% itu dikatakan kompetitif mengambil kira antaranya kadar agihan bagi tahun 2022. Namun begitu, timbul banyak persoalan yang bermain di minda rakyat terutamanya orang Melayu Islam, di mana pulangan dividen yang tinggi untuk tahun 2022 sedangkan selama ini Perikatan Nasional ketika mentadbir dan menguruskan institusi Islam itu selalu mendakwa mereka adalah antara yang terbaik dan menghasilkan keuntungan. Perlu diingat, dividen yang diumumkan beberapa hari lalu merupakan hasil perniagaan dan keuntungan pada tahun 2022. Jangan pula nanti ada stesen TV Bota Tuli sekali lagi menyalahkan Pakatan Harapan atau Kerajaan Perpaduan kerana dividen yang rendah seperti mana yang berlaku pada tahun 2018 sehingga TH dianggap akan melingkup. Sedangkan ketika itu Datuk Seri Mujahid Yusof Rawak dan pasukannya sedang bertungkus lumus memperbetul serta memperbaiki. Buktinya, TH kembali sembuh dengan usaha mereka. Tetapi sayang Perikatan Nasional merampas kuasa dan akhirnya hari ini 3.1% sahaja yang mampu diberi TH kepada pendeposit hanya kerana kehebatan bercakap dan memfitnah pimpinan Perikatan Nasional sepanjang pentadbiran hampir mereka. Cakap berdegar-degar tak toleh kiri kanan ketika lidah menabur fitnah. Yang peliknya tidak pula tahu serik dan jauh sekali untuk ada rasa malu. Ulama jenis apakah ini?